Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai topik wang, iaitu dengan subtopiknya ialah penyelesaian masalah. Standard kandungan bagi pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.3 penyelesaian masalah, iaitu dengan standard pembelajarannya ialah 4.3.1 menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan wang. Apa agaknya yang akan kita pelajari pada hari ini bila kita bercakap mengenai dengan penyelesaian masalah melibatkan wang? Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid berupaya untuk menambah dan menolak nilai wang dalam bentuk ringgit dan sen. Seterusnya, bagi menguji kriteria kejayaan pada pembelajaran hari ini, murid-murid dapat menyelesaikan operasi tambah iaitu dengan melibatkan ringgit dan sen secara harian dengan betul, dan murid-murid juga dapat menolak ringgit dan sen dalam aktiviti harian dengan betul. Persoalan yang akan timbul apabila melibatkan wang adalah kenapa kita perlu menggunakan wang dalam kehidupan seharian. Baiklah murid-murid, bila bercakap mengenai wang juga, situasi masalah yang timbul adalah melibatkan operasi tambah ataupun tolak. Apabila melibatkan operasi tambah wang, kita mesti mengenal pasti perkataan-perkataan yang digunakan untuk mewakili operasi tambah yang terlibat, iaitu lebih, simpan, dapat dan jumlah. Manakala bagi mengenal pasti operasi tolak pula yang melibatkan wang, murid-murid perlu memastikan perkataan yang digunakan adalah baki, beza, kurang ataupun beri. Jadi apabila perkataan-perkataan ini digunakan, ia menunjukkan operasi yang terlibat yang melibatkan wang itu adalah operasi tolak. Contoh-contoh yang akan cikgu kongsikan dengan kamu adalah berkenaan dengan situasi harian yang melibatkan penggunaan wang. Situasi pertama iaitu Arif membeli sepasang kasut berharga RM20 dan sehelai t-shirt berharga RM14. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Arif? Okey, jadi berapa agaknya wang yang perlu dibayar oleh Arif? Kita lihat macam mana cara untuk kita menyelesaikan masalah operasi yang terlibat. Operasi yang terlibat adalah operasi tambah. Jadi RM20 kita menggunakan operasi penambahan dalam bentuk lazim, iaitu kaedahnya RM20 tambah dengan RM14 bersamaan dengan RM34. Jadi murid-murid pastikan kedudukan angka bagi nilai tempat ringgit mestilah tepat supaya operasi tambah berlaku dengan sistematik dan betul. Seterusnya, situasi yang kedua, Maria membeli apple dengan harga RM15.30. Maria membeli manggis bernilai RM10.40 dan oreng berharga RM3.10. Jadi berapakah jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Mariam? Operasi yang terlibat juga adalah operasi tambah kerana penggunaan perkataan jumlah. Okey, jika kita lihat pada langkah-langkah yang diberikan ini, kita dapati ada dua langkah. Langkah yang pertama adalah dengan menambah dua nombor pertama terlebih dahulu, iaitu RM15.30 tambah RM10.40. Pastikan penambahan ini melibatkan nilai sen dahulu, iaitu paling sebelah kanan. Okey, seterusnya langkah kedua, daripada jumlah langkah pertama tadi, jumlah penambahan dua nombor iaitu RM15.30 dan RM10.40, jumlah daripada operasi tambah ini ditambah pula dengan ke langkah yang kedua, iaitu RM25.70 tambah RM3.10 dengan jumlah keseluruhannya ialah
RM28.80. Jadi murid-murid pastikan nilai kedudukan tempat yang diletakkan adalah tepat supaya proses penambahan berlaku dengan betul. Seterusnya, situasi ketiga pula ialah musyrif menyimpan RM1.30 pada hari Isnin. Dia menyimpan RM3.40 lagi pada hari Rabu. Jadi berapakah jumlah duit yang disimpan musyrif bagi kedua-dua hari itu? Operasi apakah yang terlibat untuk situasi ini? Ya, operasi yang terlibat ialah operasi tambah. Masih lagi operasi tambah kerana melibatkan jumlah duit yang disimpan. Jadi kalau kita ingatkan tadi, bila berkenaan dengan simpan, maksudnya kita tidak menggunakan duit tersebut. Jadi duit yang disimpan akan semakin banyak. Jadi RM1.30 pada hari Isnin ditambah dengan RM3.40 pada hari Rabu dan jumlah keseluruhannya ialah RM4.70. Seterusnya kita masuk ke situasi keempat, iaitu Auni mempunyai RM15.80. Kemudian dia memberikan RM2.40 kepada Aina. Jadi berapakah baki wang Auni yang tinggal? Bila melibatkan perkataan baki, maka operasi yang terlibat ialah operasi tolak. Baiklah, kita memilih bentuk lazim sebagai kaedah yang digunakan, iaitu RM15.80 tolak RM2.40. Jawapannya ialah RM13.40. Pastikan kedudukan nilai tempat bagi sen adalah di tempat yang betul. Seterusnya situasi yang kelima, iaitu Imran mempunyai RM33.50. Syakirin mempunyai RM30.10. Jadi berapakah beza wang Imran dan Syakirin? Apabila penggunaan perkataan beza, maka operasi yang terlibat ialah operasi tolak. Jadi, kaedah bentuk lazim yang digunakan adalah RM33.50 ditolak dengan RM30.10, menjadikan beza kedua-dua wang Syakirin dan Imran ialah RM3.40. Dan situasi yang terakhir ialah Siti membawa RM89.90 ke kedai runcit. Siti membeli ikan RM12.10 dan RM26.40 pula adalah untuk membeli udang. Jadi berapakah baki wang Siti? Jadi bila berkenaan dengan baki, sekali lagi proses yang terlibat ialah operasi tolak. Jadi apabila terdapat dua proses penolakan, maka mesti ditolak dengan satu persatu. Okey, langkah pertama adalah jumlah keseluruhan duit yang dimiliki oleh Siti, iaitu RM89.90 ditolak dengan RM12.10 untuk harga ikan, dan jawapannya adalah RM77.80. Daripada jawapan ini, bawa ke langkah yang kedua, iaitu penolakan untuk nilai yang kedua, iaitu nilai udang sebanyak RM26.40. Maka baki yang tinggal bagi duit yang dibawa oleh Siti ialah RM51.40, menunjukkan berlaku pengurangan. Jadi apabila melibatkan pengurangan, ia adalah operasi tolak. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pastikan anda kenal pasti operasi tambah atau tolak yang terlibat dalam situasi penyelesaian masalah harian tersebut. Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sebelum cikgu akhirkan pembelajaran kita pada hari ini, suka cikgu kongsikan satu kata-kata sebagai renungan kita bersama. Jika kamu merasa hilang arah,
kecewa, ragu-ragu atau lemah, kembalilah kepada dirimu sendiri, kepada siapa dirimu di sini dan sekarang, dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan menemukan dirimu seperti bunga lotus yang mekar penuh, bahkan di dalam kolam berlumpur indah dan kuat. Jadi, jadilah diri kamu sendiri dan belajarlah dengan mengenali diri kamu untuk menjadi orang yang lebih hebat. Sekian saja, jangan lupa like dan subscribe. Semoga ilmu yang dikongsikan ini bermanfaat. Jaga diri, jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.